warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Pertama-tama, tiada unta kata yang lebih indah melainkan alhamdulillah, karena puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini Allah sehatkan badan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah panjangkan umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda alam, yang mana ini Nabi rela memandikan darah, berhujamkan anak panah, berselimutkan pedang demi menegakkan kalimat tauhid yang berlafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Ibu Arwita, yang saya panggil Mak Puang, istri daripada Puang Siti bin Haji Ahmad Sahibul Hul. Dan mari kita sama-sama doakan beliau, semoga dilancarkan semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan disehatkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan dan yang kami takdimi Al-Habib Hadi Asegaf dan Habib Rizik Barakbah. Semoga Allah lancarkan jalan dakwahnya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah sehatkan selalu badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati Allah, izinkanlah kami untuk membaca kisah hidup atau manaqib dari orang tua kami, ayah kami, guru kami Puang Siti bin Haji Ahmad pada haul beliau hari ini. Haul adalah momen untuk mengenang kembali jejak langkah dari almarhum yang kita cintai, bukan hanya mengingat tanggal wafat, melainkan menghidupkan kembali teladan dan kebaikan yang pernah beliau tinggalkan. Kita mengenang ilmu, amal, dan perjuangan beliau. Tugas kita yang sekarang adalah melanjutkan cita-cita luhur dan menjaga warisan kebaikan yang telah beliau rintis. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bi, aw waladin shalih yad'u lah." Artinya, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Beliau Puang Siti bin Haji Ahmad dilahirkan di Kuala Tungkal Oktober 1963 dari seorang ayah yang bernama Haji Ahmad dan seorang ibu yang bernama Habibu. Pada masa beliau kecil, orang tuanya berpindah ke desa Selat Nama dan kemudian berpindah lagi ke desa Sungai Laut. Sedari beliau kecil sangat senang dan gemar belajar ilmu agama. Kehidupan beliau banyak beliau habiskan dalam belajar dan mengajar ilmu agama. Dan beliau juga pernah menjadi PPN atau penghulu di desa Sungai Laut. Semasa hidup beliau mengajarkan ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Serta beliau juga mengajarkan talqin zikir syarikah Naksabandiyah. Beliau pernah berkata, "Belajarlah ilmu fikih sehingga sah amal ibadahmu, dan pelajarilah ilmu tauhid sehingga engkau bisa membedakan yang mana qadim dan yang mana muhaddas. Serta pelajarilah ilmu tasawuf hingga engkau tahu penyakit-penyakit hati, dan engkau tahu hal-hal yang akan menghancurkan amal ibadahmu." Di antara guru-guru beliau adalah Haji Abdul Ghani, tempat beliau belajar ilmu alat. Haji Muhammad Nur, yang beliau sangat kasih dengan gurunya, dan tidak ada kata tidak bagi gurunya walaupun beliau dalam keadaan apapun. Kemudian beliau juga berguru kepada Haji Muhammad Sinardin, yang mana pada awal pertemuan beliau mengunjungi kampungnya untuk meminta dididik dan mengajarinya. Ketika beliau bersedia, beliau sanggup dijadikan seorang hamba selama 2 tahun.
Beliau Haji Muhammad Sinardin diam saja hingga pada suatu waktu beliau bangun dari berbaringnya dan bercerita sebentar dan kemudian beliau menerimanya sebagai murid. Hingga pada suatu keadaan beliau pun berkata, "Kalau demikian jadikanlah aku hambamu." Tapi sang guru pun berkata, "Cukuplah 2 hari saja." Dan beliau pun mengerjakannya selama 2 hari sebagai seorang hamba. Pernah suatu masa beliau menziarahi gurunya dan mereka kedatangan tamu Kiai Haji Ahmad Syamsuri. Setelah berbincang-bincang bertiga, tiba-tiba Kiai Haji Ahmad Syamsuri mengajak beliau untuk keluar rumah dengan menutup matanya dengan kedua tangan dan berkata, "Kau mau tahu? Coba pandang ke langit." Dan membuka tangan beliau. Keajaiban pun terjadi. Beliau menyaksikan langit terbelah bak jendela yang terbuka. Tetapi beliau tetap tahqiq dan tak bergeser kepada gurunya. Dan beliau berkata kepada murid-muridnya, "Beliau memang mampu membelah langit, tapi guruku telah membelah dadaku dengan mengisinya dengan ilmu dan amal dan telah sedikit demi sedikit mengikis penyakit hatinya." Beliau juga pernah berbaiat syariah kepada tuan guru Haji Ali Syekh Profesor Qadirun Yahya dan terakhir beliau berbaiat syariah Naksabandiyah Khalidiyah kepada Syekh Haji Abdul Karim bin Hashim, yang mana pada awalnya beliau hanya ingin berziarah dan tabarukan dan minta doa beliau. Tapi pada saat beliau memasuki rumahnya, beliau langsung tersungkur dan menangis melihat wajahnya yang langsung tembus kepada Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan beliau pun langsung meminta untuk dijadikan anak dunia dan akhirat dan diangkat menjadi murid. Dan beliau pun diterima oleh gurunya menjadi anak dan murid dan diberi nama anak agung. Kepada guru beliau inilah pada saat wafatnya, beliau sangat sedih dan murung dan tidak ingin berpisah darinya. Lalu beliau pun mendatangi mayat gurunya dan mencium kakinya dan berdoa kepada Allah dan memohon kepada gurunya tidak ingin berpisah dan ingin turut serta. Dan doa beliau pun terkabul selang seminggu. Beliau pun wafat menyusul gurunya. Seakan beliau tahu pada akhir hayat beliau, ia berpesan kepada istrinya bahwa beliau tak lama lagi. Lalu melepas cincin dan jam beliau dan duduk menyendiri, kemudian menghembuskan napas terakhir. Semasa hidup beliau rajin menziarahi dan mendatangi para ulama yang ada di sekitar Indragiri lagi di Hilir, bahkan sampai Sumatera Barat dan Sumatera Utara, untuk memohon berkah dan doa dari mereka. Sehingga beliau sangat keras dengan syariat, apalagi dengan murid-murid beliau yang sangat tak senang apabila menampakkan auratnya. Beliau pernah berkata, 40 hari rahmat, 40 hari tertunda rahmat yang akan diturunkan Allah karena menampakkan aurat. Di antara kelebihan beliau adalah pada saat cucu beliau sakit yang disaksikan semua keluarga, segala usaha sudah dilakukan, tapi cucu beliau sudah tergeletak dan tak bergerak lagi. Lalu kemudian beliau pun mengambil air wudhu dan langsung masuk kamar untuk mendirikan sholat 2 rakaat dan berdoa dan bermohon kepada Allah dengan bertawasul kepada guru beliau. Dan setelah itu beliau keluar dan mendekati cucu beliau. Subhanallah, cucu beliau yang tergeletak dan tak bergerak tiba-tiba bergerak perlahan dan alhamdulillah sehat sampai sekarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Demikianlah sekelumit perjalanan hidup beliau. Semoga kita dapat meneladani dan senantiasa membimbing murid-muridnya. Kata guru-guru kita bahwa kita yang sudah wafat bagai pedang yang lepas dari sarungnya dan semakin tajam dalam membimbing murid-muridnya. Allahu a'lam bishawab. Sumber, keluarga, sahabat-sahabat dan murid-murid beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu